Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat sama-sama berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran secara maya ataupun PDPR. Okey, baik. Untuk kali ini kita nak masuk subtopik yang baru iaitu 1.3 banding dan susun nombor. Untuk subtopik banding dan susun nombor ni, kita ada 3 objektif yang kita nak cuba capai. Yang pertama ialah kita nak banding nilai 2 nombor. Yang kedua, kita nak menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Dan yang ketiga, kita nak belajar melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, baik. Jom kita tengok slide yang pertama. Okey, baik. Objektif yang pertama, membanding nilai 2 nombor. Okey, apabila kita diberi 2 nombor, satu kanan, satu lagi kiri, kita mesti nak tahu nombor di sebelah kanan ni lebih besar daripada nombor sebelah kiri atau nombor sebelah kanan ni lebih kecil daripada nombor sebelah kiri. Okey, so macam mana kita nak tahu nombor tu lebih besar ataupun lebih kecil daripada nombor yang lagi satu? Kalau kita nak tahu, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey, baik. Contoh yang pertama, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okey, model ni apa dia? Model ni maksudnya bukannya binaan yang sebenar lah. Okey, model lah. Okey, so kita ada 4 model. Model robot, model bangunan, model rumah dan juga model kereta. Okey, untuk membuat model robot, 118,200 blok digunakan. Untuk membuat model bangunan pula, 320,915 blok digunakan. Untuk membuat model rumah, 120,290 blok digunakan. Dan yang terakhir, untuk membuat model kereta, 98,050 blok digunakan. Okey, baik. Okey, soalan dia, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Robot atau rumah? Okey, baik. So dia nak tahulah untuk model robot dan juga untuk model rumah, yang mana satu yang banyak menggunakan blok. Antara dua model ni, yang mana satu menggunakan blok paling banyak. Okey. So macam mana kita nak buat? Kita kena bandingkan lah. Okey, kita kena bandingkan dua nombor ni. Okey, bilangan blok yang digunakan untuk membuat model robot dan juga bilangan blok yang digunakan untuk membuat model rumah. Okey, pindahkan dia masuk dalam jadual. Okey, jadual ni kita dah pecahkan ikut rumah-rumah dia. Rumah besar, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan juga ratus ribu. Okey, so masukkan kedua-dua nombor ni, bilangan blok yang digunakan untuk membuat model robot dan juga bilangan blok yang digunakan untuk membuat model rumah ke dalam jadual ni. So kita dah masukkan, di atas kita letak model robot, bilangan blok yang digunakan untuk membuat model robot. Di sebelah bawah kita letak bilangan blok yang digunakan untuk membuat model rumah. Okey, bila dah duduk dalam jadual, sebenarnya lebih mudah untuk kita nak banding. So macam mana kita nak banding? Okey, untuk membuat perbandingan yang mana satu nombor yang lebih besar, kita kena tengok rumah yang paling besar. Okey, antara semua rumah yang kat sini, yang mana rumah yang paling besar? Okey, rumah yang paling besar kat sini adalah rumah ratus ribu. So kita tengok rumah ratus ribu. Okey, tapi bila kita tengok rumah ratus ribu ni, okey, nilai dia dua-dua satu. Okey, rumah ratus ribu ni dua-dua nilai dia satu. Kan? Okey, satu tu adalah 100,000, yang bawah tu pun 100,000. So kita boleh banding tak? Tak boleh banding lah kan. Jadi muallim tak boleh bagi tahu satu kat atas dengan satu kat bawah tu yang mana yang lagi besar. Tak boleh lah sebab sama digit dia sama, dua-duanya satu. So kita tak boleh nak banding. Kita tak tahu yang mana satu yang lagi besar, yang mana satu yang lebih kecil. So kalau kita tak boleh tengok buat perbandingan daripada rumah yang paling besar, kita tengok rumah kedua besar. Rumah kedua besar kat sini apa dia? 10,000. So kita buat perbandingan daripada rumah 10,000. Okey, so bandingkan digit rumah 10,000. Baik, satu tu satu apa? Dua tu dua apa? Okey, satu dengan dua tak sama kan? Okey, satu tu disebabkan duduk dalam rumah 10,000, satu tu adalah 10,000. Okey,
2 tu pula duduk dalam rumah 10,000 juga kan. Jadi 2 tu adalah 20,000. Okey, kita banding 10,000 dengan 20,000. Yang mana lagi besar, yang mana lebih kecil. Okey, 20,000 lebih besar daripada 10,000. Disebabkan 20,000 lebih besar daripada 10,000, ini bermakna 120,290 lebih besar daripada 118,200. Secara tak langsung, model rumah lebih banyak daripada model robot. Model rumah menggunakan blok lebih banyak daripada model robot. Okey. Okey, baik. Contoh yang kedua. Yang berikut ialah 4 keping kad nombor. Okey. Kita ada 540,500, 538,900, 536,500 dan 541,250. Okey, baik, jom kita tengok soalan. Okey, soalan dia kata apa? Antara 536,500 dengan 538,900, nilai yang manakah lebih kecil? Okey, so tadi kita buat perbandingan, tengok nilai yang besar ataupun banyak. Okey, kali ni kita nak tengok buat perbandingan juga, nak tengok nilai yang sikit ataupun lebih kecil. Jadi kita kena buat perbandingan antara dua nombor ni lah. Nombor yang warna biru dengan warna purple ni. Okey, so apa yang kita nak buat? Macam yang Mak Alin cakap tadi, kalau kita nak buat perbandingan, nak tahu yang mana yang lebih besar ataupun lebih kecil, langkah pertama yang kita nak buat ialah kita kena masukkan dia dalam jadual. Okey, so kita masukkan dalam jadual. Okey. Jadual yang kita dah pecah dah ikut rumah 10, 100, 1000, 10,000 dan juga 100,000. Okey, baik. Okey, sekarang nombor dah duduk dalam jadual. So apa langkah pertama yang kita nak buat bila nombor dah duduk dalam jadual? Okey, kita kena bandingkan. Bandingkan apa? Bandingkan digit dalam rumah yang paling besar. Okey, rumah paling besar kat sini apa dia? Rumah 100,000. Okey, jom kita bandingkan digit dalam rumah 100,000. Okey, rumah 100,000 yang warna biru ni. Okey, dua-dua digit dia adalah digit 5. Okey, digit dia adalah sama, dua-dua 5. Jadi boleh buat perbandingan tak? Boleh banding tak? Tak boleh, sebab dua-dua digit dia sama. Jadi kita kena tengok rumah yang kedua besar. Rumah kedua besar kat sini apa dia? Rumah 10,000. Okey, jom kita tengok rumah 10,000 yang warna merah ni. Okey, dua-dua digit dia adalah digit 3. Sama macam tadi, digit dia adalah sama. Okey, dua-dua digit dia 3. Jadi tak boleh buat perbandingan sebab digit dia sama. Tadi rumah 100,000, dua-dua 5. Ni rumah 10,000, dua-dua 3. Jadi digit dia adalah sama. Kita tak boleh buat perbandingan. Okey, jadi tak boleh nak beritahu. Kalau Mak Alin tanya antara 5 yang atas dengan 5 yang bawah, yang mana lagi besar? Tak boleh lah. Sebab dua-dua 5. Sama nilai dia. Okey, bawah ni pun sebelah ni pun sama. Rumah 10,000 pula. Antara 3 yang atas dengan 3 yang bawah, yang mana yang lagi besar? So tak boleh cakap lah kan. Sebab dua-dua nilai dia sama. Dua-dua 3. Jadi tak boleh. So disebabkan digit dalam rumah 100,000 dan juga digit rumah 10,000 sama, kita tak boleh buat perbandingan. Kita kena tengok rumah yang ketiga besar. Rumah ketiga besar kat sini apa dia? Rumah 1,000. Jom kita tengok rumah 1,000. Okey, rumah 1,000 kita boleh bandingkan digit dalam rumah 1,000 sebab tak sama. Satu 6, satu lagi 8. Okey, 6 tu apa? 8 tu apa? Okey, 6 tu ialah 6,000, 8 tu ialah 8,000. Okey. Okey, disebabkan 6 duduk dalam rumah 1,000, 6 tu 6,000 lah. 8 pun duduk rumah 1,000. Jadi 8 tu adalah 8,000. Okey, jadi kita buat perbandingan lah. 6 dengan 8. Okey, 6,000 dengan 8,000. Yang mana yang lebih banyak, yang mana lebih sikit? Okey, 8,000 lebih besar daripada 6,000. Ataupun 6,000 lebih kecil daripada 8,000. Okey, jadi 6,000 kurang daripada 8,000. Okey, jadi kita nak cari nilai yang lebih kecil, betul tak? Jadi kita ambil nilai yang kecil lah. Jadi antara 6 dengan 8, yang mana yang lebih kecil?
6 lebih kecil. Okey, 6,000 lebih kecil daripada 8,000. Jadi bermaksud 536,500 lebih kecil daripada 538,900. Okey. Okey, baik. Objektif yang kedua, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, bila kita dah tahu nombor mana yang besar, nombor mana yang kecil, senanglah kita nak susun dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, sebab apa? Untuk tertib menaik, kita akan susun daripada nombor yang kecil, kemudian kita akan susun dia makin lama makin membesar. Macam tu, daripada kecil ke besar. Okey, menaik. Okey, kecil menaik sampailah dia jadi nilai yang besar. So kita akan susun daripada yang nilai yang kecil dulu, barulah nilai yang besar. Paling besar akan duduk di sebelah kanan, paling kecil akan duduk di sebelah kiri. Okey, manakala untuk tertib menurun pula, kita akan susun daripada besar ke kecil. Daripada besar menurun sampailah nombor yang kecil. Okey, bermaksud nombor yang paling kiri paling besar, nombor yang paling kanan adalah nombor yang paling kecil untuk tertib menurun. Okey, baik. Untuk lebih faham, jom kita tengok contoh yang disediakan dalam slide yang seterusnya. Okey, baik. Contoh yang pertama. Okey, kita masih lagi menggunakan jadual yang tadi ya. Okey, jadual di mana ada 4 model dan juga bilangan blok yang digunakan untuk membuat keempat-empat model ni. Okey, untuk membuat model robot, kita guna 118,200 blok. Untuk membuat model bangunan, kita guna 320,915 blok. Untuk membuat model rumah, kita guna 120,290 blok. Manakala untuk membuat model kereta, kita guna 98,050 blok. Okey, baik. Soalannya ialah susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Okey, baik. Macam mana kita nak susun nombor-nombor ni dalam tertib menaik? Yang pertama sekali kita kena bina jadual. Okey, jadual ni kita pecahkan ikut rumah-rumah lah. Okey, rumah sar, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu, rumah puluh ribu dan juga rumah ratus ribu. Okey, dan kita kena masukkan nombor-nombor ni ke dalam jadual. Okey, macam mana kita nak masukkan nombor-nombor ni dalam jadual? Okey, contoh kita ambil model kereta. Okey, kita masukkan dalam jadual. Okey, untuk masukkan dalam jadual, kita kena masukkan rumah sar dulu. Macam mana pun kena masuk rumah sar dulu, baru masuk rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu, rumah puluh ribu dan rumah ratus ribu. Okey, contoh 98,050, 98,050. Okey, so kita masukkan sifar dulu. Okey, kemudian kita masukkan 5 dalam rumah puluh. Kemudian kita masukkan sifar dalam rumah ratus. Kita masukkan 8 dalam rumah ribu. Dan kita masukkan 9 dalam rumah puluh ribu. Okey, baik. Jadi kamu akan perasan kat sini untuk model kereta, rumah ratus ribu dia tak ada. Rumah ratus ribu dia kosong. So kita biar saja kosong. Okey. Macam mana pun kena masukkan digit-digit ni mengikut rumah. Dan kita kena masukkan melalui rumah sar dulu. Tak boleh masuk rumah lain dulu. Kena masuk rumah sar, barulah masuk rumah puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu adalah yang terakhir. Okey, dalam kes model kereta ni, dia hanya ada 5 digit. Jadi dia hanya sampai rumah puluh ribu saja. Rumah ratus ribu dia tak ada. Jadi kita biarkanlah kosong. Okey, jadi samalah macam model-model yang lain pun, kita kena masukkan nombor-nombor ni ke dalam jadual. Okey, jom kita masukkan. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. Bila kita dah masukkan. Jadi jadual yang kat bawah tu kita dah tak perlu. Okey, kita tengok jadual ni saja. Okey, baik. Kita dah masukkan nombor dalam jadual dan apa benda yang pertama kita nak kena buat. Okey. So, benda yang pertama yang kita kena buat ialah bandingkan bilangan digit. Macam yang kawan-kamu cakap tu, bandingkan bilangan digit. So, kita kira lah. Okey. Daripada rumah yang pertama. Okey. 1, 2, 3, 4,
6. Okey. So ada 6 rumah dan ada 6 digit. Dan kamu tengok kat sini, kesemua nombor adalah 6 digit kecuali untuk model rumah ada 5 digit. Kesemuanya 6 digit kecuali model yang bawah sekali itu model rumah 5 digit. Okey. 98,050 5 digit saja. Okey, baik. Disebabkan nombor yang lain semua 6 digit, nombor yang bawah sekali ni saja yang 5 digit. Jadi nombor yang 5 digit adalah nombor yang paling kecil. Jadi kita label nombor yang paling kecil. Okey. So yang bawah ni adalah nombor yang paling kecil dan kita letak nombor 1. Kita label dia sebagai nombor 1. Okey, sebab apa? Kita ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk nombor yang paling kecil kita label 1. Untuk nombor yang paling besar kita label 4. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita banding rumah yang paling besar. Rumah paling besar kat sini apa dia? Rumah paling besar kat sini adalah rumah ratus ribu. Okey, jom kita banding rumah ratus ribu. Okey, rumah ratus ribu kita ada digit 131. Okey, 1 tu apa? 3 tu apa? 1 tu apa? Okey, 1 tu ialah 100,000. 3 tu ialah 300,000 dan 1 yang bawah sekali pun 100,000. Okey. Jadi kita bandinglah antara 100,000 dengan 300,000 yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Okey. Jadi 300,000 lebih besar daripada 100,000. So secara automatiknya nombor ni adalah nilai yang paling besar. Okey. Jadi Mak cakap dah tadi kan, nilai yang paling kecil kita label 1. Nilai yang paling besar kita label 4. Okey. Baik, kita label 4. Baik, sekarang ni kita tinggal lagi 2 nombor untuk dibanding. Okey, jom kita banding nombor yang lagi 2 ni. Okey, kita bandingkan digit rumah kedua besar. Digit rumah kedua besar ialah rumah 10,000. So kita tengok rumah 10,000. Okey. Baik. Kita tengok untuk 2 nombor yang kita tak banding lagi tu. Okey, 1 dan 2. Okey, 1 tu apa? 2 tu apa? 1 tu ialah 10,000, 2 ialah 20,000. Okey, kenapa 2 dengan 9 ni kita tak banding? Sebab 2 dengan 9 ni kita dah tahu dah. Okey, 2 tu adalah nilai yang paling besar tadi. Kan? Sebab dia 300,000. 9 ni pula adalah yang paling kecil sebab tadi dia 5 digit. So dua yang warna kelabu ni kita abaikan sebab kita dah banding dah, kita dah tahu dah yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Sekarang ni kita nak banding untuk yang warna biru ni. Okey, antara 10,000 dengan 20,000, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Okey, so 20,000 lebih besar daripada 10,000. So secara automatiknya yang bawah ni akan jadi nombor 3. Kita labelkan 3 dan yang atas kita akan labelkan sebagai 2. Okey. Okey, bila kita dah label dah nombor-nombor ni ikut ranking dia, yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil dan sebagainya, barulah kita boleh susun dia dalam susunan tertib menaik. Okey, susunan tertib menaik bermaksudnya kecil ke besar. Okey, baik, jom kita buat. Okey, susunan tertib menaik kecil ke besar, susunan tertib menurun pula besar ke kecil. Okey, so kita akan buat macam ni lah. Susunan tertib menaik kecil ke besar, 1 naik jadi 2, 2 naik jadi 3, 3 naik jadi 4. So dia makin lama makin besar. Okey, paling kecil 1, kemudian dia paling besar jadi 4. Okey, susunan tertib menurun pula dia makin mengecil. 4 turun jadi 3, 3 turun jadi 2, 2 turun jadi 1. So nombor dia makin mengecil. Okey, so kita dah tanda dah kat sini. Okey, susunan tertib menaik 1 ke 4, susunan tertib menurun pula 4 ke 1. So apa yang kita nak buat? Kita ganti baliklah. Kita ganti balik nombor-nombor yang kita tanda dalam bulat-bulat ni, kita ganti dengan nombor yang sebenar. So kita gantikan. So kita akan dapat jawapannya macam nilah. Okey, 98,050 naik jadi 118,200. Naik lagi, membesar lagi jadi 120,290. Naik lagi, membesar jadi 320,915. Okey, baik. Muallim tahu soalan dia minta kat kita ialah tertib menaik.
kenapa muallim bagi tertib menurun. Saja muallim bagi tertib menurun kat kamu supaya kamu boleh buat perbandingan, boleh tengok oh macam ni cara dia untuk buat tertib menaik dan oh macam ni cara dia untuk buat tertib menurun. Okey, harap kamu fahamlah. Okey, baik, contoh yang kedua, susun keempat-empat nombor dalam tertib menurun. Okey, maksudnya dia nak suruh kamu susun keempat-empat nombor yang ada 4 tangan pegang kat bawah ni dalam tertib menurun. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, selain daripada kamu guna jadual untuk membanding nilai, kamu juga boleh guna garis nombor untuk bandingkan nilai. Okey, macam yang kawan kamu cakap ni, mari guna garis nombor. Okey, bila kamu tengok garis nombor, kamu kena ingat daripada kiri ke kanan, nilai dia semakin membesar. Nilai dia makin membesar. Maksudnya paling besar belah kanan, paling kecil belah kiri. Macam tu. Paling besar belah kanan, paling kecil belah kiri. So nilai dia makin lama makin membesar. Okey, kita tengok kat sini 536,000. Okey, membesar, naik lagi jadi 537,000, naik lagi 538,000, 539,000, naik lagi 540,000, naik lagi 541,000 dan yang terakhir 542,000. Okey, so nilai dia semakin lama makin membesar. Okey, so berdasarkan garis nombor ni, kita masukkan 4 nombor ni ke dalam garis nombor. Okey, jom kita masukkan. Okey, so kita akan dapat nilai dia macam ni lah. Okey, kita akan dapat nilai dia macam ni. Jadi nombor yang kat bawah ni kita tak payahlah lah. Okey, kita tengok tumpu pada garis nombor. Okey, baik. Macam yang Mak Lin cakap tadi, garis nombor nilai dia makin lama makin membesar. Daripada kiri ke kanan nilai dia makin besar. Paling kanan paling besar, paling kiri paling kecil. Okey, so secara tak langsung kita boleh letakkan nombor kat sini. So kita letakkan paling besar kita letak 4, paling kecil kita letak 1. So nombor dia pula makin membesar, so kita akan jadi 1 2 3 4. So kita dah boleh susun nombor-nombor ni dalam tertib menurun dan tertib menaik. Jom kita buat. Okey, kalau tertib menurun maksudnya nilai dia daripada besar ke kecil. Okey, susunan tertib menaik pula kecil ke besar. Okey, kalau besar ke kecil, maksudnya nilai dia makin menurun. Besar 4, menurun jadi 3, menurun jadi 2 dan menurun jadi 1. Susunan tertib menaik pula kecil ke besar? Kecil, menaik, membesar jadi 2, membesar jadi 3, membesar jadi 4. So dia macam tu. Okey, so kita dah labelkan 4 3 2 1 1 2 3 4. Kita boleh ambil lah nombor tu, ganti label 1 2 3 4 ni. Jom kita ganti. So kita akan dapat macam ni lah. Susunan tertib menurun besar ke kecil, 541,250 menurun jadi 540,500, menurun lagi jadi 538,900, menurun lagi jadi 536,500. Okey, macam tu maksudnya nombor dia makin kecil. Paling besar belah kiri, paling kecil belah kanan untuk susunan tertib menurun. Okey, baik. Mak Lin tahu macam tadi juga dia minta susunan tertib menurun. Okey, tapi Mak Lin bagi juga susunan tertib menaik. Sebab apa? Supaya kamu boleh buat perbandingan. Okey, supaya kamu mudah faham lah. Okey, harap kamu faham. Okey, baik. Okey, baik. Objektif yang ketiga, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Maksudnya, dia bagi kita susunan nombor sama ada dalam tertib menaik ataupun dalam tertib menurun. Tetapi dia bagi tu tak lengkap. Dia ada tempat dia bagi kosong. Jadi kita kena isi tempat kosong tu dengan nombor yang sesuai. Okey, so macam mana kita nak buat? Jom kita tengok contoh yang pertama. Okey, jom kita tengok contoh yang dia bagi kat kita. Okey, teliti rangkaian nombor di atas. Okey, dia bagi kat kita 5 nombor dan 5 nombor ni disusun dalam tertib menaik. Bermaksud nilai dia semakin lama semakin besar. Daripada kecil
ke besar. Susunan daripada kecil ke besar. Bermaksud nombor yang paling kanan adalah nombor yang paling besar dan nombor yang paling kiri adalah nombor yang paling kecil. Okey, baik. Okey, tapi dalam 55 nombor yang dia bagi kat kita ni, ada satu nombor dia gantikan dengan huruf T. Okey, soalan dia, apakah nilai yang mungkin bagi huruf T ni? So, apakah nombor yang kita boleh gunakan untuk ganti huruf T ni? Nombor apa yang sesuai untuk ganti huruf T ni? Untuk nak cari nombor yang sesuai untuk ganti huruf T ni, kita kena bandingkan dengan nombor di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri nombor T tu. Okey, sebab apa? Sebab nombor tu mestilah memenuhi dua syarat ni. Okey, syarat yang pertama, syarat yang warna purple ni, nombor tu mestilah lebih daripada 600,131. Okey, syarat yang kedua, syarat yang berwarna biru ni, nombor tu mestilah kurang daripada 600,134. Okey, dia mesti memenuhi dua syarat ni. Okey, jadi kalau kita tengok 600,130 dan 600,135, dia tak memenuhi dua syarat ni sebab 600,130 dia kurang daripada 600,131. Dia mesti lebih. Mesti lebih daripada warna purple tu. Bukannya dia mesti kurang daripada warna purple tu. Dan 600,135 pula lebih daripada 600,134. Okey. Tulisan yang warna biru ni sepatutnya 600,134 bukan 600,135. Okey, muallim tersilap. Jadi 600,135 mesti kurang daripada 600,134 bukannya lebih. Jadi bila dah lebih dia tak boleh lah. Okey, dia tak memenuhi syarat. Jadi 600,130 dan juga 600,135 bukan nilai yang mungkin bagi T. Okey. Nilai yang mungkin bagi T ialah 600,132 atau 600,133. Okey, nombor yang Mak Adin gariskan dengan warna hijau ni dia boleh ganti nilai T. Sebab apa? Sebab dia memenuhi dua syarat yang Mak Adin sebut tadi. Syarat warna purple dengan syarat warna biru. Okey, syarat yang warna purple ni, mesti lebih daripada 600,131. Okey, dua-dua nombor ni lebih daripada 600,131. Syarat kedua pula mesti kurang daripada 600,134. Dan dua-dua nombor ni 600,132 dan juga 600,133 kurang daripada 600,134. Okey, macam yang Mak Alin dah beritahu kat kamu tadi, 55 nombor ni disusun dalam tertib menaik. Maksudnya nilai dia semakin lama semakin membesar. Daripada kiri ke kanan, nilai dia semakin lama semakin membesar. Okey, maksudnya 600,128 dia naik membesar jadi 600,131, naik dan membesar jadi T, dan T pula naik membesar jadi 600,134. Okey. Jadi bila kamu dah tahu macam tu, 600,131 membesar menjadi T, maksudnya T tu mesti besar daripada 600,131. Okey, dan T pula membesar jadi 600,134. Bermaksud 600,134 mesti lebih besar daripada T, dan T pula mesti kurang daripada 600,134. Jadi daripada dua syarat ni, lebih besar daripada 600,131 warna purple, dan syarat biru mesti kurang daripada 600,134. Hanya dua nombor ni saja yang boleh ganti nilai T, iaitu 600,132 dan juga 600,133. Jadi nilai-nilai yang mungkin bagi huruf T ialah 600,132 atau 600,133. Okey, seterusnya soalan uji minda. Untuk soalan uji minda ni dia bagi kat kita 4 nombor. Tetapi 4 nombor tu dia ganti dengan huruf W, X, Y dan Z. Dan dia nak kita susun nombor-nombor W, X, Y dan Z ni dalam tertib menurun.
Okey, apa syarat yang dia letak kat kita? Okey, dia bagi kat kita X, Y dan Z ialah nombor 6 digit. Manakala W pula ialah nombor 5 digit. Okey, seterusnya nilai Y lebih besar daripada nilai X. Okey, nilai Z lebih kecil daripada nilai X. Okey, so dia suruh kita susun W, X, Y, Z dalam tertib menurun. So macam mana kita nak buat? Okey, kita susun dulu syarat-syarat dia ni, kita buat dulu dalam jadual supaya kita mudah nak tengok. Okey, baik, kita buat jadual macam ni. Okey, kita masuk ke tengok dulu syarat yang pertama. Okey, syarat pertama pada X, Y dan Z ialah nombor 6 digit. Okey, tulis. Depa adalah X, Y, Z nombor 6 digit. W pula ialah nombor 5 digit. Okey, tulis kat situ W nombor 5 digit. Okey, semua nombor 6 digit kecuali W saja nombor 5 digit. Bermaksud nombor W ni adalah nombor yang paling kecil. So kita letak nombor 1 kat dia. Okey. Tu macam yang Mak Lin dah beritahu sebelum ni. Kalau nombor tu paling kecil kita letak 1, kalau nombor yang paling besar kita letak 4. Okey, sebab kat sini ada 4 nombor kan. Baik. Seterusnya kita tengok syarat yang seterusnya. Nilai Y lebih besar daripada nilai X. Okey, Y lebih besar daripada X. Okey, seterusnya nilai Z lebih kecil daripada nilai X. Okey, bermaksud X ni dia terletak di antara Y dan Z. Okey, dia lebih besar daripada Z tapi dia lebih kecil daripada Y. Okey, sebab Y lebih besar daripada X, Z pula lebih kecil daripada X. Okey, so kalau kita nak tulis untuk X ni, dia akan jadi macam ni lah. Okey, Z lebih kecil daripada X dan Y lebih besar daripada X. So X tu duduk antara tengah-tengah antara Y dan juga Z. So nombor yang mana yang lebih besar? Okey, yang paling besar ialah Y lah. Okey, Y 4 dan diikuti 3 untuk X dan 2 untuk Z. Dan yang paling kecil ialah W lah sebab dia 5 digit. Okey, so kita dah letak susun nombor-nombor ni, kita dah bagi ranking kat dia 1 sehingga 4. So kita dah boleh susun dah dia dalam tertib menurun. Okey, untuk susunan tertib menurun mestilah daripada besar ke kecil, iaitu 4 ke 1. Okey, daripada 4 ke 1. 4 turun ke 3, turun ke 2, turun ke 1. Okey, so nombor dia akan jadi makin kecil lah. Bermula dengan nombor yang paling besar, menurun sampai jadi nombor yang paling kecil. So kita gantilah. Kita boleh letaklah 4, 3, 2, 1 tu ganti dengan huruf W, X, Y dan juga Z. Okey, kita letak. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So nombor yang paling besar ialah Y dan nombor yang paling kecil adalah W. So jadi Y menurun jadi X, X menurun jadi Z dan Z menurun jadi W. Okey, so ini jawapan dia. Susunan tertib menurun ialah Y, X, Z dan W. Okey, kerja rumah macam biasalah. Malim akan ambil soalan-soalan A dan jawab. Kamu boleh tengok macam mana Mak Alin jawab dan jadikan dia sebagai contoh lah untuk kamu nak jawab soalan-soalan yang lain. Okey, Mak Alin akan ambil soalan-soalan A lah macam biasalah. Baik, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, baik, soalan yang pertama, nombor yang mana lebih besar? Okey, dia bagi kita dua nombor, 396,542 atau 395,642. Okey, antara dua nombor ni yang mana yang lebih besar? Baik, so apa yang kita nak buat? Macam yang Mak Lin dah beritahu sebelum ni, bila kamu dapat dua nombor untuk kamu buat perbandingan, kamu masukkan dia ke dalam jadual. Okey, so kita masukkan dalam jadual. Okey, so macam yang Mak Lin dah beritahu sebelum ni, kita kena banding rumah yang paling besar. Okey, rumah paling besar kat sini adalah 100,000. Okey, baik. Tapi bila kita tengok rumah 100,000, kedua-dua digit dia adalah sama, iaitu 3 dan 3. Atas 3, bawah pun 3. So tak boleh buat perbandingan. So kita tengok rumah yang kedua besar. Okey, rumah yang kedua besar ialah
10,000. Okey, masih lagi sama. Okey, digit dia kedua-dua sama 9. Okey, atas 9, bawah pun 9. So tak boleh buat perbandingan. Okey, disebabkan tak boleh buat perbandingan, kita tengok rumah yang ketiga besar. Okey, rumah yang ketiga besar ialah ribu. Okey, so kat sini 6 dan 5. Okey, bandingkan digit dalam rumah ribu, 6 dan 5 ni. Okey, 6 dan 5 tak sama, so kita boleh banding. 6 tu apa? 5 tu apa? 6 tu adalah 6,000, 5 tu adalah 5,000. Okey, so bandingkan 6 dengan 5 ni, 6,000 lebih besar daripada 5,000. Okey, bermaksud nombor yang lebih besar ialah 396,542. Okey. Okey, soalan 2. Isi petak kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Okey, baik. So, kita ada petak kosong warna hijau ni. Kita kena isi tempat kosong warna hijau tu dengan perkataan lebih daripada ataupun kurang daripada. So, macam mana kita nak buat? 354,923 dan 345,923. Okey, masukkan kedua-dua nombor ni ke dalam jadual. Okey, so bila kita dah masuk dalam jadual, macam biasalah, muallim abang, macam mana kita nak banding nilai kalau nombor dah duduk dalam jadual? Okey, tengok rumah yang paling besar. Okey, rumah paling besar kat sini apa dia? Rumah 100,000. Okey, tapi kalau kita tengok dalam rumah 100,000, kedua-duanya nilai dia 3. Okey, kedua-duanya digit 3. Atas digit 3, bawah pun digit 3. So, kita tak boleh buat perbandingan. Okey, so kita kalau tak boleh buat perbandingan, kita buat apa? Kita tengok rumah yang seterusnya. Rumah yang kedua besar. Rumah kedua besar kat sini apa dia? Rumah 10,000. So, dalam rumah 10,000, kita ada digit 5 dan digit 4. So, kita dah boleh buat perbandingan. So, bandingkan digit dalam rumah 10,000 iaitu 5 dan 4. Okey, 5 tu apa? 4 tu apa? Disebabkan 5 tu duduk dalam rumah 10,000, jadi 5 tu adalah 50,000. Dan 4 pun duduk dalam rumah 10,000, jadi 4 tu adalah 40,000. So, bandingkan nilai 50,000 dengan 40,000 ni. Okey, 50,000 lebih besar daripada 40,000. Okey, jadi kita boleh gantikan tempat kosong hijau tu dengan perkataan lebih daripada. Okey, sebab 354,923 lebih daripada 345,923. Okey. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, baik, dia bagi kat kita 4 nombor. So, apa kita nak buat? Macam mana kita nak susun dia dalam tertib menaik dan tertib menurun? Okey, cara dia ialah kita masukkan nombor-nombor ni dalam jadual. Okey, kita masukkan dalam jadual. Okey. Baik. So, bila dah masuk dalam jadual, kita perasanlah semua nombor ni adalah 6 digit. So, tak ada nombor yang 5 digit. Jadi, kita kena buat perbandingan lah. Okey, macam mana kita nak buat perbandingan? Okey, macam yang Mak Lin dah beritahu, kita kena tengok rumah yang paling besar. Okey, rumah paling besar kat sini ialah 100,000. Okey, jom kita tengok rumah 100,000. So, semua digit 5. So, kita tak boleh buat perbandingan sebab dalam rumah 100,000 ni semua 5. So, kita kena tengok rumah yang kedua besar. Rumah kedua besar ialah 10,000. Bila kita tengok dalam rumah 10,000 pula, semuanya digit sifar. Okey, semua sifar. Dalam rumah 10,000 ni semua sifar. So, boleh buat perbandingan tak? Tak boleh juga. So, kita kena buat apa? Kita kena tengok rumah yang ketiga besar. Rumah ketiga besar iaitu rumah 1000. So, kita bandingkan digit dalam rumah 1000. Okey, kita ada digit 5, 1, 3 dan 4. 5 tu 5,000, 1 tu 1,000, 3 tu 3,000 dan 4 tu 4,000. Okey, so antara 5, 1, 3 dan 4, yang mana yang paling besar? Paling besar adalah 5. So, kita labelkan 4. Okey, nombor 2 besar? 4. So, kita labelkan 3. Kemudian, nombor 3 besar? 3. So, kita labelkan 2. Dan yang paling kecil ialah 1. Dan kita labelkan 1. Okey.
So nombor-nombor ni semua kita dah labelkan mengikut ranking mereka 1, 2, 3 dan 4. Yang paling besar 4 dan yang paling kecil 1. So kita tandakan dekat soalan. Okey. 505,316 adalah nombor yang paling besar. 501,905 adalah nombor yang paling kecil. So yang paling besar 4, yang paling kecil 1 dan yang lain tu 2 dan 3. Okey, ikut ranking mereka lah. Okey, so kita dah boleh susun nombor-nombor ni mengikut susunan tertib menaik dan tertib menurun. Okey, untuk tertib menaik mestilah kecil ke besar. Susunan tertib menurun pula mestilah besar ke kecil. Okey, so kita tulis macam ni lah. Susunan tertib menaik, 1 naik jadi 2, 2 naik jadi 3, 3 naik jadi 4. Okey, susunan tertib menurun pula, 4 turun jadi 3, 3 turun jadi 2, 2 turun jadi 1. Okey, so kita dah tulis dah nombor yang sebenar kat situ. So kita boleh buang lah 1, 2, 3, 4 dengan 4, 3, 2, 1 ni. So ini adalah jawapan dia. Okey, susunan tertib menaik bermula dengan 501,000 naik sampailah 505,000. Manakala susunan tertib menurun pula bermula dengan 505,000, turun sampailah jadi 501,000. Okey, itulah jawapan dia. Okey, baik, soalan yang keempat, lengkapkan nilai-nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Okey, so kita ada 4 nombor. Okey, satu nombor tu dia gantikan dengan tempat kosong. So kita nak kena cari nilai yang mungkin untuk tempat kosong tu. Okey, so macam mana kita nak cari nilai yang mungkin bagi tempat kosong tu? Kita kena tengok dua nombor di kanan dan kiri nombor tu. Di kanan dan kiri tempat kosong tu. Okey, so di sebelah kanan kita ada 709,418 dan di sebelah kiri kita ada 709,415. Okey, so dia ada dua syarat lah dia kena memenuhi. Yang pertama, nombor tu mestilah lebih daripada 709,415 dan nombor tu mesti juga kurang daripada 709,418. Okey. Dan daripada dua syarat ni kita tahu nombor tu mestilah terletak di antara 709,415 dan 709,418. Okey. Lebih daripada 709,415 bermaksud 709,416. Kurang daripada 709,418 maksudnya kalau kurang 1, 709,417. Jadi nombor-nombor yang mungkin untuk tempat kosong tu ialah 709,416 atau 709,417. Okey. Okey, untuk kerja rumah kamu ni ada dalam buku teks kamu muka surat 9. Okey, latihan cuba ini jawab semua soalan 1 sehingga 4. Okey, kecuali A lah. A tu Muallim dah tolong buat untuk kamu. So kamu jawab soalan 1B, 2B, C, D, 3B dan 4B. Okey, buat dalam buku tulis kamu. Jangan lupa tulis hari dan tarikh bila kamu buat latihan ya. Okey, nanti bila dah balik sekolah, Muallim nak tengok. Okey.